Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Saya nak berkongsi pengalaman misteri yang pertama pada tengah malam ini di Ria 897 FM. Sebelum tu terima kasih kepada para pendengar yang sedang mendengar misteri jam 12. Daripada Kak Zaitun yang sedang mendengar di Jurong. Kita juga ada Lina Marshila yang sedang mendengar di Marine Terrace. Tidak lupa kepada teman-teman pendengar kita, Zaidi dari Kota Baru Kelantan juga sedang mendengar. Kita ada pendengar kita daripada Kelantan, ada 3 orang sedang mendengar dari Kelantan. Dan ada juga ramai sebenarnya yang berada di seberang tambah di Johor Bahru. Ada juga di Muar yang sedang mendengar di Segamat, yang mendengar di mana lagi ni? Ini ada beberapa lagi di Shah Alam Malaysia, di Damansara Siti Ina yang sedang mendengar. Kisah yang pertama ingin saya kongsi pada anda semua. Ini adalah pengalaman dari pengirim kita bernama Bobby. Dan kejadian ini katanya berlaku ketika beliau baru sahaja tamat perkhidmatan negara. Waktu baru habis NSKC, nak kerja pun tak ada mood, malas. Itulah hakikatnya zaman-zaman bujang dulu. Lepas NS tak cari kerja, duduk rumah melingkar macam ular KC. Mak bising, satu hal. Makin hari makin pressure, sebabnya nak keluar dengan members pun kadang-kadang tak ada scene. Minta mak bising, kadang-kadang keluar je lah. Keluar dengan tak ada duit makan, setakat duit tambang EasyLink lah. Itu saja. Dan nasib baiklah members di semua understanding. Dia beri makan, kita share lah, ramai-ramai makan. Tapi semakin hari berlalu, dah lebih kurang hampir setahun saya dah habis perkhidmatan negara, masih belum mencari kerja. Tapi saya perlukan duit. Saya tak boleh minta mak. Minta kadang-kadang okey lah. Kalau dah selalu berbakul-bakul nanti kena sindir. Jadi saya nak cari kerja. Tapi dalam benak fikiran ni, alamak, cari kerja, tak naklah aku kerja yang berat-berat. Berat-berat tu maknanya kerja yang panjang, jangka jadual yang panjang. Kalau boleh nak kerja 5-6 jam paling-paling lama. Lepas tu gaji hari KC. Jadi setidak-tidaknya dapat gaji tu boleh balik lah. Balik pergi keluar dengan members ke jalan-jalan lipat. Itu mentaliti saya KC, kata Bobby ketika saya berusia 20-an tahun. Datang pula, katanya di sini, datang pula peluang keemasan yang saya nanti-nantikan. Kerja dia senang. Nanti saya beritahu. Gaji lumayan KC. Sekali saya buat, saya akan diberikan wang $500. Sekali buat, katanya Bobby. Buat apa tu? Inilah yang saya nak ceritakan pada KC dan juga para pendengar Ria 897 FM. Tugas saya ni harus pergi ke tapak tanah perkuburan. Saudara, entah benar ataupun tidak, jangan mudah percaya. Anggaplah ini hanya sekadar rekaan dan hiburan saja. Katanya pergi ke tapak tanah perkuburan. Apa yang perlu dilakukan saya tak perlu jelaskan lagi lah. Saya tak nak lah. Mungkin ini adalah satu kesalahan dari segi undang-undang mungkin. Mungkin ia menambahkan orang yang menantikan waktu mereka mungkin. Jadi dipendekkan cerita, kata pengirim kita ni, beliau sama-sama mendengar Ria 897 FM. Sama-sama dengan 2 orang rakan pergi ke tapak tanah perkuburan untuk buat sesuatu lah yang mana saya tak boleh katakan di sini. Dah habis, dah dapat benda yang diinginkan, dihajatkan tu kan. Bawa balik, jumpa dengan orang yang memberikan arahan ini, serahkan barang tu, dapat $500 setiap seorang.
Paling ramai dibenarkan pergi 3 orang satu kumpulan. Paling ramai 3 orang, tak boleh lebih. Jadi benda ni saya supply, jadi supplier kisi. Saya dengan kawan-kawan mula-mula takut. Lama kelamaan kita rasakan macam kita ni diundang masuk ke dalam kawasan tapak tanah perkuburan. Macam diundang Kami pun teruskan kehidupan seperti biasa. Tak adalah fikirkan benda yang seram-seram yang menakutkan. Tidak ada langsung, katanya di sini. Tapi masalahnya mula timbul, saudara. Masalah mula timbul apabila dia ni berkongsi ini sekali lagi pada anda semua yang mungkin tidak pasti. Beliau malas nak bekerja, akhirnya bekerja mendapat satu pekerjaan. Setiap kali buat projek ni dapat 500. Dia tapi kerja ni bukan setiap hari lah Mungkin hari ni buat, nanti dapat 500, tunggu lagi mungkin seminggu, 2 minggu. Kalau perlu datang lagi, minta lagi, dapat lagi duit. Jadi inilah yang digambarkan di sini. Dan akhirnya, katanya, saya tersilap langkah. Oleh kerana kesilapan yang saya lakukan ini, tidak ada maaf bagi saya. Tidak ada maaf sebab dia sentiasa menantikan, menunggu giliran. Pendengar Ria 897. Saya sampai ke hari ini kesal dengan perbuatan saya. Sekarang ini saya dah berusia 34 tahun, Kisi. 34 tahun. Sampai sekarang masih belum ada pasangan hidup. Nak tahu kenapa, Kisi? Katanya Bobby. Saya dah berjumpa dengan 2 orang pakar. Ya, pada mulanya ingatkan mungkin tidak ada jodoh, belum sampai jodoh. Memanglah jodoh di tangan Tuhan, tapi ada kalanya ada penghalang untuk kita dapat jodoh. Apa penghalangnya? Mungkin sifat dan perangai kita adalah penghalangnya, kata orang yang mengubat saya ni. Ya, memang jodoh di tangan Tuhan, tak boleh dinafikan. Tapi ada kalanya bila jodoh nak sampai, kita ada penghalang. Penghalang kita ni adalah perangai, sikap kita yang terlalu memilih mungkin. Sebab tu jodoh tak sampai-sampai. Terlalu memilih, terlalu memandang rendah mungkin. Sebab tu jodoh tak sampai-sampai. Itu antara contohnya. Jadi saya ni pula pada usia sekian-sekian ni tengok masih lagi dalam keadaan tercari-cari. Pada mulanya okey lah. Masuk hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tiba-tiba rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu sangat-sangat yang tak kena. Saya teruskan juga. Masuk bulan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Jumpa dengan pakar. Saya kata, kenapa saya ni tak boleh berkawan dengan orang perempuan? Boleh tahu tak? Boleh dapat tahu tak? Pakar A, pakar B, pakar C, 3-3. Satu saya jumpa, saya nak tengok adakah mereka bertiga mempunyai pendapat pandangan yang berbeza. Saya pergi dan bayangkan pendengar Ria 897 FM. Salah seorang daripada pakar yang saya jumpa, kata Bobby, memberitahu saya yang saya ada pendamping. Dan dia mengatakan pendamping ini dia sempat berbicara dengan pendamping ini, ya, untuk seketika. Dia sempat berbicara untuk seketika. Jadi pendengar Ria 897 FM, itu pengalaman yang diketengahkan awal tadi berkenaan dengan seorang
pendengar yang berkongsi pengalaman di Ria 897 FM. Kisah tadi Bobby kata, ya, kita sambung kisah Bobby. Beliau sebenarnya bukan tak boleh kahwin, tak ada jodoh, tidak. Ketika dia berjanji dengan orang tukang obat ni, ketika Bobby berjanji, jadi katanya, nanti saya berjanji, boleh awak betul berjanji? Betul, saya berjanji, sumpah saya berjanji. Apa yang beliau miliki ni adalah milik orang ni lah. Jadi situasinya lebih tegang apabila kita tahu apa yang kita miliki. Katanya Bobby, beliau ada pendamping. Kemana saya pergi, pendamping ini akan menghampiri saya dan akan sentiasa bersama dengan saya. Sebab tu bila perempuan tengok saya nak bercakap, perempuan terus tukar topik. Tak berani ke si? Sebabnya saya sendiri pun tak tahu yang saya ada pendamping, sehinggakan anda berkongsi gambarnya. Kita teruskan Ria 897 FM. Ria 897 FM. Saudara, kisah berikut ini pasangan suami isteri yang berkongsi pengalaman seram mereka ketika mereka bercuti dalam negara. Ini adalah pasangan suami isteri bernama Syaril dan juga Syaril dan juga Syuhada yang berkongsi pengalaman yang amat menakutkan. Mereka bercuti di salah sebuah hotel di Kuala Lumpur. Bang. Ada apa yang... Bang, pergi tengok bang, siapa ketuk pintu tu bang? Pukul berapa ni yang? Pukul 1 pagi. Siapa pula ketuk ni? Abang tengoklah bang, mungkin orang hotel tak ada emergency ke bang? Yalah, kejap. Kejap. Apabila kata Syuhada berkongsi pengalaman apabila suaminya membuka pintu bilik hotel yang mereka sedang tidur pada pagi berkenaan. Suami buka. Suami diri tengok kiri kanan, tak nampak orang. Suami pegang pintu. Suami tengok kiri kanan lagi, tak nampak orang. Suami toleh tengok saya. Tak ada orang yang. Saya tengah duduk. Saya kata pada suami, "Bang, tutup pintu sekarang bang." Yelah. Suami tutup pintu, jalan menuju ke arah katil. Suami naik katil, terus saya peluk suami saya dalam keadaan ketakutan. Suami tanya, kenapa dengan awak ni? Awak okey tak? Bang, abang sumpah tadi tengok buka pintu awak, abang tak nampak orang. Tak, kiri kanan abang toleh, kata suami saya. Abang betul tak nampak orang bang? Betul, abang tak nampak orang. Dah kenapa dengan awak ni? Abang, tadi bila saya kata abang tutup pintu bang, abang tahu tak? Dekat depan pintu depan abang ada perempuan
tinggi bang. Tengah diri takkan abang tak nampak. Saya nampak. Astaghfirullahalazim. Patutlah tadi bila dekat depan pintu abang berdiri, bulu Roma menermang. Terima kasih kerana mengingatkan. Saudara pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan kisah yang dikongsi oleh pasangan suami isteri. Rupa-rupanya dalam bilik hotel mereka sewa ni ada gangguan sebenarnya. Ada gangguan. Antara perkara yang berlaku pada malam yang sama, malam yang pertama, selain daripada apa yang dikongsi lah. Jadi mereka, pasangan suami isteri ni, menetap di hotel ini hanya untuk 2 malam saja. Malam pertama banyak benda ganjil berlaku. Malam kedua mereka tidak ingin melepaskan ataupun terlepas pandang. Tidur tutup lampu, selalunya tutup lampu, sekarang buka lampu. Lampu toilet buka, lampu ruang tidur buka, lampu dekat kawasan kasut pun dibuka. Dan kemudian bila nak tidur tu, sebelum tidur, dekat tepi handphone putarkan bacaan surah-surah suci. Itu yang dilakukan. Nasib baiklah gangguan berlaku pada malam pertama dan dapat saya dengan pasangan saya ni, katanya, merancang perjalanan. Terima kasih pada Yang Muat naikkan. Selamat tengah malam di Ria 897 FM bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini. Misteri Jam 12. Ini datangnya daripada Kesuma Dewi, katanya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Perkara yang menakutkan ini pernah berlaku dalam rumah saya di kawasan Sengkang. Saya ni memang jenis tak suka tutup pintu kayu rumah. Kan rumah kita ada 2 jenis pintu, pintu pagar besi dan pintu kayu. Saya memang tak suka tutup pintu kayu sejak daripada rumah lama. Jadi pindah ke rumah baru dekat Sengkang ni. Dekat rumah selalunya yang ada saya, suami dan anak perempuan saya yang berusia pada waktu itulah, yang berusia 14 tahun. Lazimnya bila anak perempuan saya tidur, saya akan buat kerja-kerja saya lah. Saya ni melakukan home bakes. Kalau ada orang tempah pada hujung minggu, saya akan buat dapatkan ramuan-ramuan dan membuat kek-kek saya lah. Kadang-kadang seawal hari Khamis semalam saya dah buat. Ada yang akan ambil kek-kek pengantin ni sehari sebelum, 2 hari sebelum, kadang-kadang. Jadi saya sibuk lah di rumah pastinya. Beliau berkongsi di sini untuk yang sedang mendengar Ria 897 FM. Dan apabila saya di rumah, anak lazimnya tidur pada tengah malam ni, saya akan dengar MJ12 sambil membuat kek. Suami pula bertugas mengikut shift. Kalau dia bekerja malam, saya seorang di rumah. Tapi tetap pintu kayu akan dibuka, pintu pagar besi ditutup dan diketap dengan mangga. Jadi pendengar Ria 897, satu waktu tu saya pernah, bila saya tengah duduk dekat dapur ni, tengah nak buat bahan-bahan untuk membuat kek, tiba-tiba televisyen yang saya memang buka televisyen tu, suara televisyen tu makin naik, makin kuat. Sampaikan saya bangun daripada tempat duduk, saya pergi ke depan nak cari remote, tiba-tiba remote hilang, Casey. Cari mana remote ni? Mana remote? Jumpa remote dekat bawah. Betul-betul dekat bawah sofa tapi sebelah hujung, nampak, Casey. Siapa yang masukkan saya tak tahulah. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan,
Jadi dah matikan suara TV, terus tutup sekali TV. Saya baru terperasan sampaikan saya tersenyum. Astaghfirullahalazim. Apabila depan pintu rumah saya dekat Sengkang, Casey, anak dah tidur, suami kerja malam, saya seorang tengah buat kek untuk dihantar pada esok pagi. Dah tutup TV, tutup suara, tutup TV. Kemudian nak pusing masuk ke dapur, saya ternampak depan pintu pagar besi rumah saya berdiri seorang perempuan. Saya berdiri jarak jauh daripada pintu besi, pintu pagar besi. Saya pun kata, saya pun kata, boleh saya tolong cari siapa dan sebagainya. Dan pendengar di 897 FM. Jadi kita kembali pada kisah ni pengirim kita. Katanya nampak depan pintu rumah Sengkangnya. Tadi saya tertutup email sekali lagi. Tersalah nak tekan tab, tertekan close. Jadi sebab itulah ada sedikit delay awal tadi. Berbalik pada kisah pengalaman beliau, bila ternampak perempuan yang berdiri tegak depan pintu rumah. Dia berdiri tegak. Beliau tersentak dibuatnya dan tertanya-tanya ni, apa perempuan ni buat Kemudian saya pun bersuara. Saya kata, ya, hello, can I help you? Boleh saya tolong? Boleh saya bantu? Saya angkat tangan lambai-lambai. Dia tetap berdiri tegak, Casey. Waktu tu saya tahu itu bukan manusia. Pendengar 897 FM. Saya terus masuk dapur. Saya buatlah kuih saya. Tengah buat ni. Buat kuih, tengah ramuan dan sebagainya. Tiba-tiba dengar bunyi nada suara yang menakutkan. Assalamualaikum. Dengar orang suara seseorang beri salam. Assalamualaikum. Pendengar dia 897. Itu kisah yang dikongsi sama berlaku. Adakah anda sendiri akan buka pintu seluas-luas mungkin pada waktu tengah malam kerana tak boleh tidur? Bagaimana? 669-11-897. Ini kiriman yang saya terima ni, private message melalui ataupun direct message melalui Instagram. Dan kiriman daripada pengirim kita hanya ingin dikenali sebagai Iza. Katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dahulu saya pernah melakukan sesuatu yang saya boleh sifatkan sebagai zalim. Bukanlah saya bunuh orang ke cederakan orang, tetapi dalam rangka kata ni boleh dikatakan ia seolah-olah seperti hendak membunuh orang. Seolah-olah, tapi tidaklah. Ini adalah pembayang yang beliau cuba berikan. Kata Izzah, saya pernah mendapatkan khidmat seorang tukang sihir atas tujuan ini. Begini kisahnya diceritakan oleh Izzah. Ini menerusi direct message. Kisahnya tak panjang, pendek saja. Sebabnya direct message ni kan ada limit kan untuk anda kirimkan. Jadi beliau kata kisahnya ringkas. Pengalaman yang saya alami ini benar-benar berlaku, terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak. Alhamdulillah sekarang saya dah berubah, tak nak buat benda ni lagi. Sebabnya dulu dihasut kawan, setiap kali ada masalah dengan A, B ke dengan C dengan D, buat ke C, jumpa, minta tolong, macam tu lah. Dan antara perkara saya pernah lakukan,
Ada seorang rakan perniagaan saya. Dulu kita ni rakan kongsi, kata Iza. Kita ada sebuah gerai makanan kisi. Masing-masing keluar duit. Ya, dia keluar share, dia punya share, saya keluar saya punya share. Dan kemudian, yalah, pada waktu itu saya ni juga sibuk dengan beberapa hal yang lain, kata Iza. Jadi pada mulanya dia yang menguruskan gerai makanan lah, menjaga pekerja, mencari pekerja, food tasting dan sebagainya. Semua dia yang buat. Saya ni cuma letak duit je. Duit pun tak banyak kisi. Lama-kelamaan bila dia buat semua dan dia boleh buat segala-galanya, dia kata pada saya, Iza, aku rasa aku dah nak ambil balik hak aku dalam gerai makanan ni, iaitu duitnya aku dah laburkan, dan aku nak mulakan bisnes aku sendirilah. Sebab kau pun ada sebagai sleeping partner pun tak ada gunanya. Yang buat kerja aku, tapi untung kita bagi sama rata. Aku rasa tak adil. Dan saya beritahu dia, okey, minta maaf, aku memang sibuk dengan kerja-kerja yang lain. Tapi tak apa, kalau kau nak lebih, aku boleh kasih lebih lah. Bagaimana? Okey, 60-40. Dia tak nak, mati-mati tak nak. Okey, ni last 70-30. Kau ambil 70% daripada keuntungan, aku ambil 30% saja. Invest sama, aku dapat sikit, kau dapat banyak, kata di sini. Dan akhirnya dia buka gerai sendiri, saya dapat tahu, dekat sebuah kawasan sekian-sekian. Saya jadi marah kisi. Marah, cemburu. Gerai makanannya not bad. Not bad. Saya pernah tengok dulu dari jauh. Dulu memang digalakkan. Tengok dari jauh. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, katanya di sini, ni berkelap-kelip lagi Jadi katanya di sini, apabila saya dah rasa marah, tak puas hati, saya beritahu seorang kawan. Kawan ni kata, "Hai Zah, takkan kau nak buat bodoh je? Dia partner kau, Zah, tinggalkan kau kontang-kanting macam ni, lepas tu dia buka gerai sendiri. Mungkin pelanggan-pelanggan kau semua dia kaup. Kau nak tak jumpa dengan seseorang ni, dia boleh tolong." Saya waktu tu marah, saya jumpa kisah dengan seorang tukang sihir. Waktu dia tutup gerai, saya datang ke gerainya. Saya pergi ke gerai bekas partner meniaga saya. Pergi dekat gerai dia, saya taburkan barang. Tabur depan gerai je kisah. Dan dia meniaga. Pelanggan yang dia ada, okey, not bad, ramai untuk gerai yang baru. Sebab masakan tu dia masak sendiri. Dan secara jujurnya pada waktu itu masakannya memang sedap. Saya benar rasa Casey. Dan akhirnya pendengar Ria 897 FM. Daripada nak saya sihir kedai, ya, kata Iza, hanya kedai pada mulanya. Dia tambah lagi, ya, dia sihir orang yang mengendalikan gerai ni, iaitu kawannya, sampai jatuh sakit Casey. Sampai jatuh sakit. Dipendekkan cerita, perkara ini berlarutan untuk beberapa tahun sebenarnya. Ya, hanya untuk beberapa tahun. Dan pada satu hari itu saya ternampak sesuatu yang membuat saya rasa kesal dan nak berubah. Jadi harap dapat doakan saya. Kalau nak cerita memang panjang Casey, banyak perkara saya buat untuk lakukan demi untuk kebaikan diri sendiri. Jadi itulah pengalaman yang saya kongsi sama di Ria 897 FM. Anda bayangkan peristiwa yang diketengahkan. Iza berkongsi beliau sendiri hantar barang, hantar sihir hanya untuk menjatuhkan
bekas rakan kongsinya. Misteri Jam 12. Pengalaman yang ingin saya bacakan ini datang daripada Suhana. Katanya di sini, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Suhana nak berkongsi kisah berlaku di rumah Su terletak di Tua Payoh. Kisah berlaku pada pukul 11 malam. Su baru balik kerja dan di rumah ni anak 2 orang tengah tidur dengan suami. Jadi rumah Su ni kadang-kadang mak Su akan datang dan tinggal dekat rumah Su, dan ada kalanya dia akan pergi rumah adik-beradik yang lain lah. Mak Su ni sukalah, walaupun dia ada rumah sendiri, tapi kita adik-beradik semua akan sentiasa menjemput dia datang, berebut-rebut kasi. Mak hari ni tidur rumah, minggu ni tidur rumah Su lah, minggu ni tidur rumah adik lah. Jadi mak ni ada kalanya akan lebih lah tidur di rumah abang. Dan rumah Su ni jarang-jarang sangat. Bukan apa, rumah Su ni pun tak besar mana pun. Jadi ada kalanya rasa kecil hati. Tapi biasalah Casey, orang tua ni pandai juga. Nanti senyap balik kerja, dia datang rumah, tahu-tahu nampak tengah tidur dekat dalam bilik. Jadi perkara ini berlaku, saya balik kerja pukul 11 malam. Apa yang berlaku ni, saya pun masuk dalam rumah, kemudian anak ni tidurlah dalam bilik masing-masing. 2 orang anak saya ada bilik, tidur dalam bilik, satu bilik yang samalah, dan suami dalam bilik. Dan masuk dalam rumah ni, saya selalu akan buat perkara ini adalah saya akan jenguk anak-anak dulu. Saya pergi dekat bilik anak, buka pintu, dan saya ternampak anak saya dua-dua tengah baring. Dan kemudian apa yang berlaku, selepas saya tengok anak-anak, saya jalan ni akan nampaklah bilik, satu lagi bilik spare. Bilik spare ni lah yang mana bilik ibu saya kalau datang, dia akan gunakan bilik spare untuk tidur lah. Dan katanya Su, bila saya dah tengok anak, saya ternampak dekat bilik spare, di atas katil mak saya tengah tidur. Mak tengah tidur, Alhamdulillah mak datang juga rumah saya yang kecil ni. Yalah, abang saya rumahnya 2 tingkat ke si. Begitu juga dengan kakak saya, rumahnya besar, eksekutif. Saya ni sekadar rumah 5 bilik saja. Jadi kadang-kadang mak tak nak pun kecil hati jugalah. Jadi bila ternampak mak datang pada malam tu, pukul 11 tu, rasa macam Alhamdulillah datang juga mak. Saya pun pergi dapur, ambil, nak mandi, bersihkan diri, lepas tu nak tidur ni. Kemudian saya masuk dalam sebelum saya masuk dalam bilik tidur saya jenguk lagi anak-anak 2 orang tengah tidur. Kemudian saya tengok bilik, satu lagi bilik, mak tengah tidur dekat atas katil. Saya pun masuk bilik, tidur. Kemudian besok saya bangun kemudian cari mak. Saya cari mak. Sebelum tu saya kata pada suami, bang, beli sarapan bang. Suami tak kerja pada hari tu, suruh suami keluar beli sarapan. Abang belikan mak my favourite sekali. Suami tanya, kenapa mak nak datang? Apa mak nak datang pula? Kan mak ada kat sini. Mana ada mak? Abang ni yang main-main lah. Semalam saya balik tengok dekat bilik mak tengah baring tu. Suami cakap, mana ada, mak tak datang lah. Mak, saya pergi bilik mak saya, pergi bilik anak saya tak ada di rumah, sekolah. Saya pergi bilik saya sampaikan telefon. Mak saya angkat, hello mak kat mana? Kat rumah abang kau lah. Kat mana lagi? Mak, semalam mak datang rumah Noh Mak saya kata, datang rumah kau? Tak adalah, aku semalam tidur kat sini ni. Yelah. Letak telefon. Apa yang awak nampak semalam? Saya giring kepala, tak apalah bang, tak payah cakap. Casey, bayangkan, saya nampak mak saya tengah baring dekat atas katil Casey. 2 kali saya nampak. Satu baru balik kerja, yang kedua selepas mandi saya jenguk mak tengah tidur. Tapi bukan mak saya. Misteri Jam 12. Baik saudara, kita akan teruskan kisah berikut ini. Datang dari wadah Wandi. Katanya, Assalamualaikum Abang Casey. Waalaikumsalam Dek Wandi.
Saya minat sangat dengan Misteri Jam 12. Saya ni pendengar setia berasal daripada Batu Pahat di Malaysia. Saya nak berkongsi satu peristiwa yang mana berlaku pada waktu malam ketika saya sedang menunggang motosikal daripada rumah makcik saya dan nak pulang ke rumah. Saya pergi ke rumah makcik kerana mak minta tolong hantarkan sesuatu. Jadi makcik saya perlu gunakan barang ni pada waktu pagi. Dan saya kata nanti besok pagi saya hantar. Oleh kerana mak saya tahu saya ni jenis yang susah nak bangun pagi, confirm pasti akan tak terhantar, nanti ada masalah pula. Jadi oleh kerana itu, malam tu juga mak saya paksa. Katanya, hantarlah ni. Nanti besok Kang tak boleh bangun. Nanti nak gunakan macam mana. Akhirnya malam tu jugalah saya tunggang motosikal. Saya tunggang motosikal pergi ke rumah makcik. Dekat Batu Pahat jugalah. Jadi, boleh kata daripada rumah saya nak pergi rumah makcik ni, mengambil masa kalau menunggang motosikal dalam 20 minit baru sampai. Saya pun hantar barang tu, makcik pun kata terima kasih. Tapi nasib baik ke si, Alhamdulillah. Katanya bila sampai rumah makcik kata terima kasih, makcik pun ulurkan duit sebagai upah. Mula-mula tak nak lah kisi kata ambil. Saya pun ambil, Alhamdulillah. Nampak orang yang jujur, orang yang ikhlas nak tolong ni selalunya nanti dapat ganjaran lah. Ni kira ganjarannya cash. Jadi kata beliau lagi, bila nak pulang ke rumah tu, saya mengambil jalan yang lain lah. Sebabnya saya singgah nak beli makan dekat sebuah warung kedai ni yang buka lama lah. Saya nak beli burger ke si. Kawan saya berniaga burger. Jadi saya singgah warungnya untuk membeli satu burger lah. Maklumlah baru dapat upah. Saya pun pergi gerai warung burger kawan saya dan membeli beberapa burger sambil saya duduk makan-makan bercerita dengan dia. Tengok jam, dah nak pukul 12.30 malam ke si. Keluar rumah pukul 9. Keluar pukul 9 sampai rumah makcik nak dekat 9.30 cakap. Kemudian nak balik rumah tu, singgah pergi kedai gerai burger, duduk dengan kawan saya berbual makan, dah nak dekat 12.30 malam. Saya pun kata pada teman saya, aku balik dululah. Tunggang motosikal balik pulang ke rumah. Dalam perjalanan Casey, 2 kali saya bau bunga cempaka. 2 kali. Bau harum Casey. Dan lazimnya untuk pengetahuan Casey, kami di sini di Johor ni ataupun di Malaysia ni, kalau bau bunga cempaka ni lazimnya dikaitkan dengan kehadiran makhluk yang dikenali sebagai Pontianak. Bulu rumah saya meremang Casey. Jadi sepanjang perjalanan setelah pertama kali bau bunga cempaka, saya baca surah. Mulut saya komat kamit baca surah, baca. Sampai dekat satu kawasan, bau bunga tu hilang, bau hilang. Okey, dah kurang sedikit takut. Tunggang motosikal tengah tunggang, tiba-tiba bau tu datang lagi Casey. Pendengar Ria 897 FM, bau dia walaupun hanya sekadar bau, saya tak nampak dengan mata lah ada perempuan ke, ada hantu baju putih ke, tidak. Hanya sekadar bau tengah menunggang motosikal dah cukup membuat saya rasa takut. Jadi akhirnya dah nak dekat sampai rumah ni, tengah tunggang motosikal nak sampai rumah saya dekat Batu Pahat. Tiba-tiba saya ternampak dekat tepi jalan ada seorang gadis tengah berjalan, nampak dari belakang Casey. Jalan dekat tepi jalan, saya tengah tunggang motosikal ni. Jadi bila dia jalan tu, dia jalan menuju ke arah yang sama lah. Jadi saya nampak belakangnya. Saya tengok, siapa sini malam-malam ni? Saya tak terfikir Casey yang bukan-bukan Saya tunggang motosikal, lepas wanita ni, saya pun toleh lah. Saya toleh nak tengok belakang. Lepas wanita ni, dalam beberapa saat saya toleh, wanita yang jalan tepi jalan tadi hilang Casey. Entah ke mana dia pergi. Ya Allah Casey, hanya Tuhan saja yang tahu perasaan saya. Terus menunggang sampai ke rumah, masuk dalam Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini datangnya daripada Razali. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya pernah memancing. Apabila saya pancing ni, mata kail saya tersangkut pada sesuatu. Casey, tersangkut pada sesuatu.
Barang yang tersangkut tu Casey adalah kain. Dalam kain tu ada sesuatu. Saya angkat, kain lah. Kemudian kain ni macam kalung tau. Saya buka kain tu, dalam tu ada barang kemas Casey. Ada satu utas gelang tangan. Seutas gelang tangan yang terkandung dalam beg kantung warna putih, tapi dah ada bahagian yang dah terkoyak. Kemungkinan banyak lagi barang emas yang dah pun terjatuh dan masuk ke dasar laut. Dalam hati saya, alamak, macam mana boleh terkoyak ni? Saya angkat, emas. Saya pun angkat gelang tu, saya simpan. Balik rumah, kata beliau, dalam perjalanan balik, saya singgah ke kedai pajak dan saya tanya, ini emas ada nilai ke? Emas tulen ke? Emas tiruan? Jadi orang kedai pajak tu pun periksa emas yang saya jumpa. Katanya, oh, ini emas tulen ni. Berat. Dan saya tanya, kalau jual berapa ni? Kalau lu mau jual, 850. Banyak tu. Kata saya kepada orang pajak gadai. Okey, terima kasih. Azam mau jual lah. Tak apa. Saya pun ambil gelang tu, saya bawa balik rumah. Dan saya berikan pada isteri sebagai hadiah. Setelah isteri pakai barang kemas tu, Casey, beberapa benda berlaku dalam rumah. Casey sumpah dalam rumah, isteri saya pernah nampak. Tak bohong Casey. Isteri saya pernah nampak ada seorang wanita India memakai sari tengah berdiri dalam rumah. Isteri sampai kata peranjat kejut saya, bang. Saya bangun. Saya tanya, ya kenapa? Bang, kenapa dalam rumah kita dekat ruang tamu tu ada perempuan India, bang? Bila saya toleh tengok dekat ruang tamu, tak ada orang pun. Awak ni cakap bukan-bukan. Mana ada orang? Isteri tengok lagi, wanita tu hilang. Bukan sekali, beberapa kali isteri saya nampak dalam rumah ada perempuan India memakai sari. Yang paling menyeramkan apabila saya sedang tidur, isteri saya, Casey. Isteri saya tiba-tiba bercakap. Kuat Saya bangun. Sayang. Isteri saya tengah baring. Rambut dia panjang kan? Dia rebangkan rambut dia dekat atas katil tu. Dia baring, dalam keadaan baring, matanya terbuka, tengok kiri kanan terbeliak. Kemudian dia cakap dalam bahasa Tamil ke bahasa Urdu, macam tu lah. Sayang, saya kejut, tak bangun Casey. Dia komak kamik mulut. Saya rasa mungkin bahasa Tamil, bahasa Urdu. Sayang. Pendengar Ria 897. Dipendekkan cerita. Akhirnya saya tahu. Puncanya daripada gelang tangan yang saya jumpa dekat dasar laut. Tersangkut Casey ketika memancing. Nasib baik saya tak gadai. Saya tak tahulah kalau saya gadai orang tu beli. Maknanya saya yang punca. Dan akhirnya saya mengambil gelang tu. Saya campak ke dasar laut tempat mana yang agak-agak saya jumpa. Terima kasih. Dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Hello. Halo Casey, apa kabar nih? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak Radin. Ya Pak Radin ya. Tadi ya saya dengar bisa jadi ini ya khusus untuk misteri jam 12 Pak. Anugerah pelayanan ya. Ya saya. Ya bagus. Terima kasih Pak Radin. Bertuang kok. Istri kau ketua badan. Pak Radin ini ada orang tanya soalan nih. Saya lupa nasib baik belum. Ini kiriman daripada Dewi. Ya.
Katanya Dewi, Casey kalau Pak Raden telefon ni dikirimkan semalam lah. Saya nak tanya pada Pak Raden, saya ada tulis kat tepi Apa ni. dia yang ditanya itu? Dia tanya, boleh Casey tanya pada Pak Raden dan sesiapa pakar-pakar yang dapat hubungi Casey. Saya ada satu soalan ni berkenaan dengan barang-barang arwah mak saya yang saya simpan dalam rumah. Jadi dalam rumah saya ni antara barang-barang mak saya yang saya simpan adalah mak saya ni suka simpan peti-peti lama, mak saya suka simpan barang-barang lama. Bolehkah saya simpan ataupun perlu saya buang? Sebabnya beberapa hari yang lalu waktu malam saya dengar bunyi bising dalam bilik arwah mak saya. Adakah ini berpunca daripada barang-barang mak saya ataupun bagaimana? Boleh tanyakan, terima kasih. Ini Pak Ren cakap, kalau boleh barang-barang yang si arwah dah tak ada Casey, biarlah kita kalau ada waktu tu kita buat amal jariah, kita sedekahkan mana yang orang untuk mana-mana seperti baju dia ke atau apa. Casey tahu tak, kadang-kadang bukan arwahnya, Karin tu datang menjiwai pakaian dia. Sedangkan Pak Rin cakap, Karin ni adalah mewakili arwah si mati sebab dia tak mati Casey, dia kembaran kita. Tapi yang cuma satu, Pak Rin cakap, kalau boleh, kalau dah ada macam Pak Rin cerita cut short sikit Pak Rin pernah orang kata kirakan suruh seorang tu buang keris Casey. Keris yang setiap malam Jumaat aja nanti ada bunyi bergerak-gerak dekat dalam kabut dia. Dia ingat orang kata tak apa yang bunyi ketuk. Dia ingat kat pintu kat dapur. Sekali bila tengok betul-betul rupanya dalam kabut dia keris tu bergoyang-bergoyang. Jadi sebenarnya maknanya ada si pemilik arwah yang pernah memiliki keris tu datang dan tengok keris tu dan bermain dengan keris tu walaupun dia ini. Jadi itu pasal Pak Din cakap, Pak Din, ini ada spirit ke apa? Pak Din bukan spirit, tapi the owner of the former punya barang tu, yang heritage yang punya tu, kadang-kadang datang menjiwainya Casey. Tapi benda-benda ni semua kita jangan percaya sebab kain baju ni semua adalah benda mati, benda tak hidup, benda pakaian si arwah. So kita tak boleh tayul. Tapi kalau rasa agak kurang selesa, kurang senang, menjejas perasaan apa, baiklah kita sedekahkan. Itu saja Boleh Pak Din cerita kronik kes? Boleh Pak Din, silakan Pak Din. Ini Pak Din cerita satu kes kronik. Gara-gara Casey tahu tak orang kata perempuan dia kena apa tahu, orang Melayu cakap apa tahu, janganlah kita takut dengan bayang-bayang kita sendiri, tapi dia kena semangat penakut dengan bayang-bayang dia sendiri. Kan orang cakap, kenapa kau nak takut dengan bayang-bayang kau sendiri? Ini perpatah orang ingat jangan takut bayang-bayang. Orang ingat kita tu perkataan kiasan bahasa Melayu tu seperti kau ni macam mengejar bayangan tak nyata, macam takut pada bayang-bayangan sendiri. Tapi terjadi seorang hamba Allah sekarang ni yang baru pada ubat, semangat dia itulah orang kata dijiwai takut dengan bayang setiap shadows dan termasuk bayangan dia sendiri. Ini punca sebab apa tahu, laki dia punya kronik pula, orang kata kirakan apa Casey, laki dia punya apa tahu, naik bawa dia pergi kereta, jadi bawa dia pergi kereta, jadi dia macam laki dia cakap, yang I nampak macam ada lembaga spirit dekat situ lah, macam ada bayang-bayang. Kerana suami tersebut ada lembaga spirit, jadi terbayang-bayang. Itu pasal Casey, seorang suami apa kata-kata dia mendebusi jiwa isteri tau. Itu pasal Casey dan main-main. The word of our husband penetrates the body and the mind. Dia kata body and the mind, the soul pun penetrate. Jadi lepas dia cakap gini, dia lupa yang sang isteri ni adalah orang yang lemahsemangat.com, tak tahu, dah agak penakut. Dan dia cakap gitu. Tapi satu kali dia cakap tak apa. Sekali baru dalam keadaan gitu, apa terjadi, perkataan suami yang cakap, yang kadang-kadang bila aja kita jaga sini, kadang saya selalu nampak kau mulut serupa pasal. Kau dah bawa kereta dalam macam F1 malam-malam. Habis tu yang paling pelik, yang kau pergi sampai gitu, kau buka lampu, yang kadang-kadang I ever tahu dia cerita pengalaman dia. Kau janganlah cerita, isteri dengan suami baru nak je makan angin. Kau pergi cerita haunted story ya pasal. Cerita kes misteri macam jam 12 dia cerita pula. Ini kes apa tau? Dia cerita, yang you percaya tak? Cerita dia tu, around this area selalu nampak lembaga. Kadang nampak macam bayangan. You tahu kadang-kadang ada bayangan lalu. Bila dia berkata-kata gini, isteri dia menjiwai ke sih? Itu pasal perempuan, janganlah beri kata negatif. Kau kata negatif, dia carry away. Kau kata positif pun dia carry away. Itu pasal dipanggil wanita ni kaum yang lemah.
Lemah bukan kerana dia tu lemah lembut. Lemah kerana dia tak berupaya. Itu pasal dia perlukan seorang suami untuk bimbing dia ke, atau dia perlu semangat diri dia sendiri. Dan terjadilah bila balik, dia cakap, bang, temankan I bang. Dah terjadi kes kronik yang teramat sangat. Bang, temankan I, kenapa? I nampak macam tadi ada bayangan apa dekat bilik air. Alamak, habis itu macam mana? Dia kata, I nak inilah, lepaskan ajar, nak buat air kecil, boleh tunggu. Setiap malam kadang-kadang bila dia tidur, dia dah kena buka lampu. Pasal apa? Dia rasa macam, Casey tahu tak? Ada malam kalau bulan purnama, kadang-kadang kan menembusi tingkap kita. Kadang-kadang ada masa bidai kita bergoyang kan, nampak macam seperti apa tahu, macam angin meniup. Jadi bayangan bulan kita tak berdari. Macam mana pun terang pun, the power of light, lampu ciptaan manusia tu tak boleh lawan ciptaan cahaya sang purnama, kasi lebih menerangi. Sampai kita tutup flat pun, kita tutup lampu ke, kita tutup tingkap pun, sinaran bulan purnama lagi malam ni bulan purnama. Dia menembus dekat tingkap kita kan, bila kita berdiri kan kita nampak bayang kita. Jadi puncanya bila dia nak pergi belah air, orang kata kira-kira dia ternampak bayangan dia sebut, mak kau, bang, orang kata kira-kira dia dah macam tersentak. Dan dia kata, bang, I don't know why, I see shadows, after what you say, nampak? Nowadays, I see shadow after what you say. Nampak tak? Nampak dia cakap. Isteri ni, kalau dia dah sayang suami, apa suami dia bercakap pun, dia kena remote control otak dia. Dan akhirnya, dia kat malam berganti, dan malam dia gelisah. Bila dia tidur je, dia nampak bidai dia je, macam bergoyang aja, nampak shadow yang menembusi, cahaya bulan tu menembusi shadow tu, menembusi apa-apa benda yang berkelip-kelipan, yang ada laluan dekat rumah dia je, dia dah macam terperanjat. Dan terjadilah satu, apa tau, dia bukan tersampuk, terkalas, ibarat takut dengan bayang-bayang sendiri, dah berbadi pula. Astagfirullahaladzim, wah, yang kau jadi nyanyi, kau dah enjoy dengan bini kau, bicara takut pasal bayang, pasal takut orang kata isteri kau. Dan akhirnya Pak dia cakap, Pak dia, saya tak boleh, dia belum ke sini, tapi hari berganti, tak sampai 4 hari dia dah naik bosan. Pasal apa? Tidur nak buka lampu. Habis itu macam mana orang nak tidur, macam mana kita terror, kita macam mana mengantuk pun, kalau buka lampu kita tak boleh kasi. Sebab apa? Malam purnama lambang kegelapan. Kegelapan tu untuk kita melelapkan mata. Kasi tengok kat wayang, mana ada orang buka lampu. Kalau kita tengok wayang je, kalau ada lampu kelap-kelip sebelah ujung pun, orang main handphone pun kadang-kadang kita bising. Pak Din tadi tok gambar cerita langsui bagus. Siapa nak tengok dekat KT, lemak power cerita dalam langsui. Bukan nak promo sekali apa terjadi tau. Pak Din cakap ikhlas, kalau kita buka handphone pun kadang-kadang orang marah kan. Kan orang kata dekat wayang before advertisement dia cakap please off your phone ke apa. Pasal distraction of lampu tu kan mengganggu orang ke si. Orang dah tengok wayang, orang kata kadang orang tengok SMS lah waktu tengok wayang. Kan kita divert kita punya haluan tu tengok orang punya phone kan. Apa lagi itu baru bayangan handphone di waktu gelap. Bayangkan kalau yang lampu handphone yang berkelipan kena orang buka nak tengok apa ke SMS ke nenek WhatsApp ke datuk WhatsApp mana aku tahu. Dan akhirnya terjadilah orang kata hari berganti hari, semangat badi dia makin lemah sampai hari-hari dia cakap, bang, temankan hari bang, sampai isteri suami dia cakap, yang I bukan bodyguard you, tapi memang I suami bodyguard, tapi apabila I takut, I don't know why abang, I takut dengan bayang-bayang. Kalau siang I tak, malam I takut rumah kita berantu. Jadi dia kasih tahu dengan Pak dia cakap, kau percaya tak, ini kes kronik tak ya? Pak dia kadang-kadang jumpa kes.com kronik yang teramat sangat. Kadang otak aku nak sengit dengan damai, bukan aku gila. Macam tercarried away. Pasal bila Pak dia berbual, aku tercarried away dengan aku yang aku cerita, macam dia jadi emosi lah aku. Dan apa terjadi, Pak dia bantu, dia cakap, Pak dia tolong Pak dia, adakah isteri saya lepas saya cerita dengan dia, saya kalau drive, kadang-kadang selalu ada lembaga kat saya bayangan. Pak dia cakap, yang kau punya nonsense lah pasal, kau pergi cerita bini kau. Orang ketika dekat ada lembaga, dia bayang. Kau tahu kak, suami kalau cakap, 100% isteri dia sih, kalau suami cakap, dia dengar 100% perempuan tau. Suami dia kan, takkan dia sayang suami dia, takkan suami dia nak bohong. Itu pasal apa dia cakap, siapa-siapa pun, baik Casey atau siapa dengan isteri kau, jangan kau nak takut terbawa kereta. Jangan dia devil lah, dia gini, mampu hijau kalau kabut. Itu pasal Pak dia cakap, jadi Pak dia hadir rumah dia, dan Pak dia cakap, Pak dia buat ilmiah, dan Pak dia pulihkan semangat dia, minda dia yang terbawa-bawa dan pandangan mata yang takut dengan. Jadi orang Melayu cakap,
kau takut dengan bayang-bayang kau sendiri. Rupanya kiasan bahasa tu terjadi memang. Ada juga manusia dah takut ke bayang-bayang sendiri, tapi Pak Din bantu, alhamdulillah dah tak ada lagi semangat dia gitu dan dia berani dan bayangan dia nampak pun dah tidak apa-apa. Itu sajalah satu kronik kes yang ganjil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin.